Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih semua yang sudi lagi dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya bersama dengan saya Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. So terima kasih yang dah bagi feedback, yang dah terus tanya soalan dan sebagainya. So saya akan cuba menjawab soalan-soalan anda semua. Harapnya semuanya dapat apa yang cuba saya sampaikan. Hari ini saya nak baca untuk episod kali ni ada soalan datang pada Instagram. Apa pandangan Ustaz terhadap orang kaya yang tunjukkan kebaikan dia bersedekah, bantu orang ramai dan juga berzakat? So ni cerita pasal kita buat baik dan kita tunjuk. Okey, pertama sekali dalam Al-Quran Allah pernah sebut tentang buat baik ini memang ada ketikanya perlu tunjuk, ada ketikanya perlu sembunyikan. Contohlah dalam surah Ad-Duha Allah pernah sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah Ad-Duha last sekali Allah pernah bagi tahu, dan ada pun nikmat-nikmat yang telah kamu terima daripada Allah yang Tuhan beri kepada kamu, fahaddits, sebut-sebutkan, zahirkan. Maknanya boleh tunjuk nikmat yang Allah beri kepada kita. Contoh, kita ada rezeki, kita nak pakai kereta mewah, kita pakai rumah, nak ada rumah besar, pakaian yang bagus, berjenama, sebagainya. Begitu juga hasil rezeki kita nak sumbangkan pada orang lain. Kita nak tunjuk nikmat sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Itu dibenarkan. Tunjuk nikmat, zahirkan nikmat sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Dalam kes tadi, dia buat baik, dia tunjuk kepada orang lain, boleh tak boleh? Allah pernah sebut dalam Al-Quran, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Allah pernah bagi tahu apa? Kalau kamu tunjukkan sedekah kamu, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu tunjukkan sedekah kamu, fa ni'ma, maksud fa ni'ma ni berarti itu adalah baik bagi kamu. Kenapa baik? Sebab dia akan merangsang atau menggalakkan orang lain buat benda yang sama. So maknanya kita buat baik, orang tengok kita buat baik, kemudian orang lain boleh buat. Allah sebut fa ni'mahi. Kalau kamu tunjuk sedekah kamu, itu adalah baik sebab dia boleh menggalakkan orang lain buat baik. Tapi Allah sebut apa? Dalam ayat yang sama, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan pula kepada orang yang betul-betul perlu, itu orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Semaknanya tunjuk itu diharuskan, dibolehkan, tapi kalau sembunyikan itu lebih baik. So dalam konteks yang macam ni, apakah hukumnya? Jawapannya harus. Bukanlah digalakkan pula, tapi harus, dibenarkan. Kita kena beza antara sunat dengan harus. Sunat ni digalakkan tunjuk, mana ada digalakkan tunjuk, tak, dibenarkan tunjuk. Mana kalau tunjuk tak ada masalah. Tapi kalau tak tunjuk, sembunyikan, lebih baik. So nampak tak beza dekat situ? Ada ketikanya sebuah organisasi dia tunjuk zakat daripada company dia, buat majlis yang besar, ada ramai orang datang dan sebagainya, dia bawa replika cek yang besar kat atas pentas tu. So Pertubuhan Kebajikan ambil cek tu turun 10,000, Rumah Anak Yatim ambil turun 5,000. Satu sudut bila dia tunjuk ni, apa sebenarnya fa ni'mahi, orang ramai yang datang tu yang tak sedekah, ataupun yang datang itu orang yang bayar zakat. So bila dia tengok company ni buat, oh ini rupanya penerima-penerima, maka benda tu akan menggalakkan lagi orang. Orang yang tak bersedekah, akhirnya bila dia tengok orang-orang yang menerima ni, dia rasa, oh rupanya ada orang susah kat tempat saya. Maka dia yang tak sedekah tu akhirnya sedekah sebab dia nampak company atau organisasi ni bersedekah atau buat baik tadi. Dan orang yang dah bersedekah pula, dia lagi lebih confident sebab dia tengok, oh sedekah saya sampai. Maka ni maksud fa ni'mahi. Tunjuk kebaikan sebab dia akan boleh memberikan perangsangan ataupun encouragement, dia boleh galakkan orang lain buat. Soalan yang seterusnya daripada Instagram. Apakah hukum pemimpin yang menyalahgunakan kuasa? Ini berat. Okey. Ramai orang yang kadang-kadang diinginkan kekuasaan. Kita jangan cakap jadi menteri lah. Nak jadi AJK masjid pun orang berebut hari ni. Sebab apa? Sebab dia ada interest, dia ada kepentingan peribadi, personal interest. Sama ada dia boleh kontrol duit, sama ada dia boleh dapat perhatian, mana dia jadi ketua masyarakat. Saya lah jadi pengurusi masjid contoh kan, jadi AJK masjid, masyarakat dia ada hak terhadap masyarakatnya, masyarakat kena dengar apa dia cakap. Jadi kadang-kadang ada orang dia rasa dia nakkan jawatan. Tapi perkara ini Nabi SAW pernah sebut dalam banyak hadis. Antaranya Nabi pernah kata
kata apa? Wahai Abdul Rahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepimpinan, kerana jika diserahkan kepadamu kerana permintaanmu, nescaya ia akan dibebankan kepadamu. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Saya nak bagi tahu kita bahawa sebenarnya risiko menjadi pemimpin sebab takut kita salah guna kuasa. Sebab itu Nabi SAW tidak galakkan untuk jadi pemimpin. Malah Nabi akan pilih orang tertentu yang layak, yang sebenarnya mereka tidak meminta untuk memimpin, tapi mereka yang dipinta untuk memimpin. Mereka yang dipilih, contoh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, mereka tu dipilih. Dia tak ada mencalonkan diri sendiri, mereka dipilih. Sebab apa? Risiko bila ada kepimpinan. Maka sebab itu, soalan kita tadi, apakah hukum pemimpin yang menyalahgunakan kuasa? Semestinya hukumnya adalah haram. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang memberikan ancaman kepada pemimpin-pemimpin yang mana mereka telah menyalahkan kuasa mereka, menyalahguna kuasa. Hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut, benda ni sebenarnya terpakai kepada siapa pun pemimpin keluarga, seorang ayah, terpakai juga. Seorang ketua organisasi dekat company, dekat syarikat, terpakai juga. Apatah lagi seorang menteri, seorang wakil rakyat. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Ayat ni, hadis ni selalu akan dengar. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan kamu semua akan ditanya tak ada apa yang telah kamu pimpin. So maksudnya kalau dia buat jahat, dia salah guna kuasa, dia songlap, dia tipu, manipulate akaun apa semua untuk kepentingan peribadi ataupun kroni dan sebagainya, maka ancaman daripada Nabi SAW yang akan dimasukkan ke dalam neraka antaranya adalah di kalangan pemimpin-pemimpin. Dan kena ingat juga, kalau jadi pemimpin yang adil, ini yang best. Allah akan turunkan berkat daripada langit terhadap satu negara tersebut. Kan Allah guna dalam Al-Quran, kalaulah beriman satu-satu qaryah, walau amanu ahlal qura, kalaulah satu qaryah, satu penempatan, satu kampung itu beriman, kata Allah, la fatahna alaihim barakatun minas sama, kami akan buka daripada langit, la fatahna alaihim barakat, kami akan buka langit, kami akan turunkan keberkatan kepada kampung, kepada negeri, kepada wilayah tersebut. Syaratnya beriman. So beriman itu datang pada mana? Datang pada pemimpinnya, datang daripada rakyatnya. Dengan adanya keimanan, maka akhirnya datanglah keberkatan daripada Allah SWT. Dan ingat juga hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut ada 3 golongan yang kalau mereka ini berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satu daripada 3 golongan ini adalah Al-Imamul Adil, iaitu pemimpin yang adil. Wallahu alam. Itu saja untuk jawapan bagi soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, apakah hukum memutihkan kulit dengan menukar warna asal kulit daripada gelap ke cerah dengan menggunakan makanan tambahan, suplemen yang mengandungi merkuri dan juga krim pemutih? Adakah ia merupakan salah satu mengubah ciptaan Allah Subhanahu Taala? Okey. Semua orang nak cantik, biasalah kan. Tapi cantik ni subjektif. Ada orang yang memang cantik dari sudut gelap. Okey, negara yang memang kulitnya gelap, memang cantik bagi mereka gelap. Tiba seorang putih pelik pula kan. Ataupun negara yang wallahu a'lam, hari ni macam negara kita di Malaysia sebagai contoh, kita semua kulit kita sawo matang, ada putih, ada gelap sebagainya, tapi pada masyarakat putih itu yang paling cantik. Ada yang makan pula suplemen yang ditanya dalam soalan tadi yang mengandungi merkuri pula. Merkuri ni produk terlarang, bahan kimia yang terlarang yang sifatnya boleh memutih. Dan merkuri ni kalau saya baca dalam jurnal perubatan, merkuri ni antara elemen yang penting dalam pemutih sebab dia boleh mengekalkan pemutih tadi tu. Sebab ada suplemen yang kita makan dia boleh putih, tapi dia bersifat sementara saja. Lepas tu dia boleh kembali balik kepada kulit asal. Maka sebab itu perlu dicampur merkuri tadi, ataupun ada beberapa produk-produk bahan kimia yang lain yang biasanya produk itu dilarang oleh KKM ataupun dalam banyak negara-negara yang lain pun melarang produk-produk ataupun bahan-bahan itu dimasukkan dalam produk pemutih. Okey, kita nak bincang dari sudut hukum pula. Okey, pertama sekali tadi kita dah tahu dah, kalau produk ni produk terlarang, dia ada campuran merkuri dan memang dah tahu dah Kementerian Kesihatan pun tak benarkan untuk jangka masa pendek, jangka masa panjang benda tu boleh membahayakan kepada kesihatan. So confirm perkara tu adalah diharamkan. Apa sahaja yang memudaratkan maka hukumnya adalah haram. Okey, la darar wala dirar, itu kaedahnya. Tidak ada benda yang memudaratkan dan dimudaratkan. So tak boleh nak memudaratkan dan tak boleh nak consume benda yang memudaratkan. So hukumnya haram, walaupun niatnya bagus, nak cantik, nak apa saja benda-benda yang niatnya matlamatnya adalah untuk baik. Tapi kalau benda tu benda yang dilarang, apatah lagi yang melibatkan kesihatan pula, boleh membahayakan kesihatan tubuh badan fizikal kita, maka dianya dilarang. Alright, so itu saja mungkin dalam episod kita pada kali ini dalam Mu Tunggu Aku Tanya. So nanti teruskan dalam episod-episod yang seterusnya. Teruskan subscribe, like dan juga follow rancangan ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.